Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahmika wa alika nasta'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedaya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Mensyukuri nikmat iman ini menjadi tuntutan yang sangat besar. Bila sebut tentang syukur ni jemaah sekalian, Allah SWT telah menisbahkan bilangan bersyukur itu sedikit. Kalau dinisbahkan dengan semua nikmat yang ada, dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Namun kategori orang yang bersyukur, kalau secara keseluruhannya, secara jama'i, kita jamakkan, termasuklah nikmat besar iman, dan nikmat yang kecil ni dunia. Qalil, sedikit. Jadi golongan yang bersyukur ni sedikit. Ramai yang berbahas tentang susahnya nak bersabar, sehingga terlepas pandang tentang satu sifat yang sangat susah, yang lebih sukar untuk kita hayatinya, itulah syukur. Memang susah nak bersabar, tetapi susah lagi untuk bersyukur. Dan bagaimana nak mensyukuri sesuatu nikmat itu? Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, yakni dengan menterjemahkan nikmat tersebut menjadi ketaatan. Yakni iman yang Allah kurniakan kepada kita hari ini jemaah sekalian, sepatutnya kita kena zahirkan dalam bentuk ketaatan, yang mana ketaatan itu diterjemahkan dalam rupa bentuk amalan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kenikmatan. Dia nikmat-nikmat ni
belum lagi jadi nikmat sebenarnya selagi mana kita tak mensyukuri. Ramai orang nampak dapat nikmat yang mudah nampak benda lah kan. Kahwin satu nikmat, betul. Tapi berapa ramai nikmat perkahwinan bertukar menjadi satu pengalaman ngeri bagi dia. Kerana boleh bertukar. Nikmat itu boleh bertukar menjadi azab. Kerana apa? Kufur. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, antara salah satu terjemahan nikmat, cara kita terjemahkan, bagaimana nak terjemahkan kesyukuran dengan nikmat iman adalah dengan kita meletakkan ketaatan yang utama, yakni dengan talabul ilm, yakni menuntut ilmu. Iman dan ilmu ini tidak boleh terpisah. Iman dan ilmu ianya mesti berganding. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat di kalangan kamu, di kalangan mereka itu orang yang beriman dan yang berilmu. Dua-dua ni dia kena seiring, sejalan. Jadi Allah dah kurniakan kita iman, maka kita kena cari ilmu untuk agar iman tu subur. Iman tu subur dan kita mampu menikmati kemanisan iman tu, halawatul iman. Apatah lagi kita berada di dalam suasana yang sangat ditekankan tu, iaitu suasana yang sangat memerlukan iman, yang mana bicara soal iman ni, apakah perkara utama yang peranan, dipanggil peranan iman ni, apakah peranan utama iman? Itu adalah menghilangkan keraguan. Hilangkan keraguan. Kerana iman ini membawa kepada keyakinan. Lawan adalah keyakinan. Keraguan tentang apa? Itulah yang paling berbahaya sekali, adalah keraguan kita tentang janji Allah, iaitu tentang pencipta. Kita ni ciptaan makhluk, dan sebenarnya kita sedang mengatur hidup kita ini, ataupun sedang membina dalam kehidupan kita ini hubungan, dipanggil hablum minallah, agar hubungan yang terbina itu membawa kepada keyakinan. Dan akhir zaman ni keraguan terlampau banyak, keraguan yang mana keraguan ini dinisbahkan dengan kebendaan, benda. Jadi iman memain peranan untuk mengembalikan ataupun mempertahankan keyakinan agar kebendaan tidak mengambil alih kekuasaan, keyakinan tentang kuasa Allah, tentang kuasa Allah. Ini akhir zaman, akhir zaman. Jadi bertepatanlah dengan apa yang sedang kita utamakannya ini, yakni kita menuntut ilmu. Tidak bermakna kita perkara yang mungkin kita pernah dengar, contoh kalimah Allah, biasa kita dengar, tetapi dalam bab tentang Allah, terutama ilmu tentang iman ni, ini bukan sekadar pendengaran yang dengar dengan telinga kita, tapi ia mesti datang dengan keyakinan dalam dada kita. Jadi berapa kali dengar tu tidak menjadi isu, tapi berapa yakin dia kepada yang didengar itu. Jadi iman ni perlukan ulangan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sedangkan Nabi pun kata mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru min qawli la ilaha illallah. Dan perbarui iman itu adalah dengan perbanyakan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tapi nak menyebutnya tanpa ilmu bagaimana? Ilmu yang bermula dengan mengenal. Maka alhamdulillah kita meneruskan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, yang kalau kita lihat di muka depan kitab yang kita syarahkan pada malam ni, sifat 20 ni, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri ni. Cuba lihat di bawah tu kata-kata kecil ditulis. Mengenalinya dengan maksud mencintainya lebih mendatangkan nikmat keimanan yang hakiki. Dan ini menjadi tuntutan, keutamaan, menjadi kewajiban, wajib untuk mengenal Allah. Nah, jadi bila kita mengenalinya, maka dengan maksud kenapa nak kenal Allah ni?
Kerana nak dapatkan rasa yang utama yang mesti kena ada pada setiap hamba, iaitu cinta. Cinta tentang siapa? Tentang Allah. Lalu mendatangkan nikmat keimanan yang hakiki. Keimanan hakiki nikmat itu adalah apabila kita telah terbit dalam hati kita, sanubari kita ini, rasa cinta kepada Rabb. Rasa cinta itu terbina bermula dengan mengenalinya. Mengenalinya terbina dengan ilmu. Dan cinta ni adalah anugerah Allah. Kalau kita istiqamah, bagi masa, bagi tenaga, susah-susah nak kenal Allah, belajar, akhir ataupun natijahnya adalah bukan kita apa kitab sebenarnya. Kadang kita kena buka juga kitab. Kitab bukan kadang kita boleh apa. Dan ngaji itu bukan kata kita boleh syarah semua kitab. Tapi natijahnya adalah Allah akan kurniakan rasa cinta. Cinta ni jemaah sekalian, perbahasannya bukan seperti mana yang kita dok tengok cinta pada makhluk yang kita dok tengok tu. Cinta sebenarnya jemaah sekalian, dalam hati yang Allah anugerahkan itu adalah ketenangan. Cinta ni membawa ketenangan. Kalau Allah nisbahkan masuk cinta ni, jemaah sekalian, kita lihat kepada kejadian manusia, pasangan, surah Ar-Rum ayat 21. Kalau kita lihat, penterjemahan cinta itu adalah membawa kepada kesenangan, litaskunu ilaiha. Kemudian membawa kepada mawaddatan warahmah. Jadi maksud kata, orang yang Allah anugerahkan cinta dan hati dengan asbab ni, kita susah-susah mengenal ni, dengan kita belajar, kita duduk bagi masa, kita perbetulkan amal dengan erti kata nak dapatkan cinta tu. Nah, dan juga kalau lihat pada hadis Nabi SAW, mafhum hadis, antara amalan yang mengundang ataupun mendapat cinta Allah ni, Allah sayang ni, adalah solat ala waktiha. Solat tepat waktunya. Usahakan. Itu antara jalan-jalan lah. Dan mengenalinya sesuatu pasti. Kenapa kena tepat solat? Pasti mengenal. Nah, takkan kita tiba-tiba nak tepat solat? Kenapa? Kalau tidak kita mengenal, kenapa kita nak cepat solat tu? Nah, macam kekasih lah. Orang panggil kan, yang disayangi panggil. Yang lain tak heran lah, cepat dia sampai. Sebab apa? Yang dipanggil itu adalah orang yang disayangi. Begitulah ketika yang memanggil kita itu adalah Rabb, Allah SWT, pencipta segala-galanya. Ketika itu datang kasih sayang itu. Dan terjemahan cinta itu adalah diterjemahkan juga dengan suasana tenang. Keadaan hidup kita ni Allah uji dengan pelbagai mehnah atau ujian. Kita lihat sekarang ni macam-macam isu akhir zaman berlaku dengan membawa hati yang boleh hilang pegangan yang utama. Kecewa, bila kecewa hilanglah cinta. Tapi bila dia lihat itu semua dengan af'alullah, segala itu nampak dengan perbuatannya, ini mesti ada hikmah dia. Mesti ada hikmah dia, walaupun mata kepala kita tengok dengan keadaan sebaliknya buruk, tapi di sisi Allah itu ada tempat yang terbaik, disangka baik, husnuzan. Maka kita akan mampu mendepani kehidupan dengan kecintaan, cinta Allah. Sebab tu cinta Allah ni hub, ini paling tinggi juga sebenarnya sekalian. Cinta itulah yang akan membawa kita mampu mengharungi kehidupan yang begitu mencabar. Sebab tu tiada cara lain untuk kita menghadapi akhir zaman ini, iaitu dengan kembali memantapkan iman melalui ilmu yang benar, lalu beramallah sebagaimana ilmu yang telah dapat melalui iman yang benar tadi. Baik, jemaah sekalian. Jadi malam yang penuh barakah ni, alhamdulillah kita masuk pada bahagian yang pertama, perbahasan sifat 20 ini. Tuan guru kita Saibul Fadilah Datuk Doktor Datuk, mendapat Datuk, selalu sebut Datuk, si Datuk dapat Datuk, amin ya rabbal alamin. Tuan guru Dr. Nik Muhammad Syukri ni memecahkan pada dua bahagian, dan kita dah masuk pada bahagian yang pertama, alhamdulillah, iaitu dengan membincangkan tentang faktor-faktor kemunculan penulisan Ummul Al-Barahin. Kalau kita lihat bahagian pertama ni, banyak akan membincangkan tentang pertama, biografi ringkas tentang tokoh ulama yang kita nak bincangkan. Inilah Imam As-Sanusi. Seterusnya membincangkan tentang perkembangan kitab-kitab warisan dan reaksi setengah ulama tentang Ummul Barah ni.
Ini dalam bahasanya reaksi salafiyah. Ini kita akan bincangkan kemudian. Baik, jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat faktor-faktor kemunculan, bagus kita bila ada kita masukkan elemen sejarah dalam perbahasan kita ni, maka di situ ada ibrah. Kita lebih memperhalusi tentang sesuatu kewujudan tersebut. Terutamanya berkaitan tentang kitab sifat 20 yang seringkali kita dengar selama ini. Pengajian sifat 20. Dan induknya adalah Ummu Al-Barahin. Baik, sejarah kemunculan penulisan sifat 20 amat berkait rapat dengan sejarah perbahasan mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalangan para penganut agama Islam. Baik. Kata Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri mengatakan bahawa permulaan terhasilnya penulisan sifat 20 ni, dia tidak tiba-tiba ada begitu je, maksudnya malah jauh sekali dalam perkataan mereka-reka. Tidak. Ianya berkait rapat tentang sejarah perbahasan. Ada sejarah perbahasan sifat-sifat. Sifat-sifat Allah. Sejarah perbahasan sifat-sifat Allah dalam kalangan para pengagama Islam. Ia ni ada dah sejarah dia. Bermula dengan, kalau lihat perbahasan kitab Fiqhul Akbar, kitab utamanya pertama membincangkan tentang akidah dan tauhid Imam Abu Hanifah. Ini kitab awal ni. Maka di dalam perbincangan kitab-kitab atau karya-karya akidah terdahulu telah pun membincangkan tentang sifat-sifat Allah. Dan sedia maklum, kurun yang terbaik adalah kurun bermula dengan Nabi SAW dan para sahabat. Belum lagi dibincangkan sifat tentang Allah ini, kerana jelas penerimaannya tidak lagi berdakwa-dakwi. Maksudnya maklum. Contoh, saya datang dengan kereta, tak ada siapa pun tanya, kereta tu macam mana Ustaz? Tayar petak ke? Ustaz, kereta lalu kat mana? Kat air ke? Dia tak ada pertanyaan begitu. Bila ada persoalan, sebab semua dah maklum, semua pakai kereta. Sebab kereta maklum. Tak ada lagi kereta duk bayangkan lain. Tinggal brand dia. Brand, itu pun tak bayang juga. Jadi perbahasan pada kurun yang pertama yang terbaik ini pada zaman Nabi, dan Nabi ada waktu itu. Perbincangan sifat tentang perbahasan sifat-sifat Allah ni belum lagi zahir ataupun tidak wujud lagi lah. Dengar saja sifat Allah, maklum. Ya, ini itu dalam pengamatan saya lah, saya tengok kenapa dipanggil kurun yang terbaik adalah kerana tidak timbul isu perbahasan tentang sifat Allah. Bukan bermaksud perbahasan itu tidak baik, sebab kita nak belajar, sebab ada faktor dalaman, faktor luaran yang kita akan belajar nanti. Tetapi nak bagi tahunya terbitnya sifat 20 ini kerana wujudnya perbahasan sifat-sifat Allah selepasnya. Kerana keadaan umat waktu itu telah berbeza. Apatah lagi bila Islam mula menyebar luas ke pelosok dunia ni, maka banyak background orang yang masuk Islam tu, daripada situ corak pemikiran dia, background agama dia terdahulu banyak mempengaruhi dia nanti. Nanti kita akan nampak nanti. Menurut Qahtan Abdul Rahman Ad-Duri Ar-Rasyidi, Muhammad Aliyan di dalam usul al-din al-islami, Islam memutuskan bahawa agama yang benar hanya satu saja, iaitu agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada para nabinya. Prinsipnya tetap sama, tidak pernah berubah sekalipun berlainan para putusan dan syariat yang diamalkan. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa agama yang benar hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Kenapa ditekankan di sini? Sebab begini jemaah sekalian. Bila ada perbahasan agama dan hanya iktiraf itu Islam,
Islam saja yang akan membahaskan tentang Allah dengan jalan yang benar. Kalau kita mengatakan ada agama lain yang juga benar, kacau lah, sebab dia ada kaedah yang tidak benar. Nanti dia akan perbahaskan tentang Allah. Dia memang dia kata mengaku Tuhan yang satu, tapi akhirnya ada anak lah, mula memang kita sembah Tuhan yang sama katanya, tapi cara dia ada setengah-setengah tu dalam konsep liberal. Hati-hati. Kalau kita jumpa setengah tu, dia ada sekali itulah saya pernah jumpa. Dia kata apa? Oh, kita sembah Tuhan yang sama. Memang dia kata dia, kalau tanya dia Tuhan yang mana, dia akan cakap Tuhan Allah tau. Tapi cara dia bawa salah. Memang sebut tu nampak macam betul lah. Inilah akhir zaman akan wujudnya pergerakan untuk menyamakan, dipanggil liberal ataupun pluralisme, yang menyamakan agama. Semua agama ni sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Di dalam Islam malah menurut dalam usul al-din al-islami dan prinsip yang sebenar itu Islam, yang agama yang diterima ni Islam. Inna dina indallahil Islam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih dalam 10 hijrah sebelum 632 Masih, akidah tauhid berdiri bawah pimpinan Nabi dan Rasulullah SAW yang terakhir. Umat Islam jenis pertama sama ada golongan Muhajirin dan Ansar serta para pengikut tidak pernah